السلام عليك. سدد لساني وأهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. اللهم صل وسلم. It's 6:55. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. Klik kamera. Bismillah.
Saudara Muhammad. Yang nak. Bismillah. Kau dengar jauh. Kau dengar jauh tu tak dekat. Boleh. Bateri berapa mudah ini? Tengok dekat. Mau senang. Okay, boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidarini amin. Hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yaqulu Allah inna la julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid idza tala'a Mus'ab bin Umair ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bifawin falamma ra'ahu Rasulullah baka lilladhi kana fihi minan ni'mah walladhi huwa al-yawma fihi thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaifa bikum idza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullatin wa wudi'at baina yadayhi safhatan wa rufi'at ukhra wa sattartum buyutakum kama tustarul ka'bah. Qalu ya Rasulullah nahnu yawma idzin khairun minal yawm natafarraghu lil ibadah wa nukfal mu'nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la antumul yawm khairun minkum yawma idzin. Rawahu Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan tidak ada di atas badannya kecuali selembar selendang yang bertampal dengan kulit. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, baginda sallallahu alaihi wasallam menangis dan menitiskan air mata kerana mengenang akan kemewahan Mus'ab ketika berada di Makkah dahulu, kerana sangat dimanjakan ibunya dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Makkah. Allah Sayyidina Ali duduk dengan Allah Sayyidina Muhammad Rasulullah mai Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab dia termasuk daripada muhajirin. Orang muhajirin iaitu orang yang berhijrah daripada Makkah kepada Madinah, menuju ke Madinah. Dan Sayyidina Mus'ab bin Umair ini dia adalah orang yang dibela, dijaga, disupport oleh ibunya di kota Makkah. Dan Allah SWT bila dia meninggalkan kota Makkah nak ikut Rasulullah berhijrah ke Madinah, waktu itu dia tidak diberi sedikit harta pun untuk bawa. Bahkan bila dia memilih Islam, maka harta-harta ataupun kekayaan yang dimiliki oleh dia tak diberi ataupun dirampas. Dia tak boleh nak miliki sebab orang Islam waktu di kota Mekah, orang kaya di kalangan mereka kebanyakan menjadi miskin apabila berhijrah ke Madinah kerana dirampas harta
ataupun ada yang memberi harta kepada Quraisy semata-mata untuk lepas ke Madinah, seperti mana Sayyidina Dzul Bijadain, sahabat Nabi Dzul Bijadain. Disebut dia Dzul Bijadain kerana dia sampai ke kota Madinah hanya ada 2 helai pakaian. Pakaian yang atas, pakaian di bawah. Baju kain saja yang ada. Dzul Bijadain. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina sahabat Rasulullah ni Dzul Bijadain ini, dia seorang yang kaya, seorang yang berharta. Waktu mana dia dah dengar Nabi Muhammad dah hijrah ke Madinah, para sahabah dah berhijrah ke Madinah, waktu tu dia pun ingin berhijrah ke Madinah dan dia tak mampu tanggung kerinduan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mampu menanggung terpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabah mereka bergaul dengan Nabi, mendapat kasih sayang Nabi, mendapat didikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dihargai oleh Nabi. Nabi berakhlak dengan mereka, bersama dalam majlis sama Nabi, berjuang bersama dengan Nabi. Jadi bila terpisah dengan Nabi ni menyebabkan kerinduan, menyebabkan teringat kebaikan Nabi, kasih sayang Nabi, rasa macam tak boleh nak pisah lah. Sebab itu sahabah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang gembira nak mati. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat, sahabat-sahabat yang hidup selepas itu kebanyakannya mereka menunggu hari mati. Kerana bagi mereka yang akan mempertemukan mereka dengan Nabi, yang tak akan misahkan mereka dengan Nabi hanyalah kematian. Banyak sahabat yang mereka menunggu-nunggu mati. Bila aku mati? Bila aku mati? Aku rindu nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sayyidina Bilal, tu mana nak meninggal dunia, Allahumma salli ala Muhammad, isterinya mengatakan wa karabah wa karabah. Oh, ni musibah, ini susahlah, sulitlah. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Suamiku nak meninggal dunia. Allahumma. Waktu tu Sayyidina Bilal waktu hampir nak meninggal dunia, dia buka mata, dia kata, la, bukan kesusahan, bukan kesulitan, bukan musibah ni. Bahkan bal wa tarabah, bahkan beruntung, kegembiraan. Kenapa? Esok aku nak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat aku. Aku mati aku bertemu dengan Nabi Muhammad, aku mati bertemu dengan sahabat-sahabat aku, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina dia panggil sahabat-sahabat yang lain. Itu Sayyidina Bilal seronok nak meninggal dunia. Kenapa? Itu menyebabkan mereka akan bertemu balik dengan Nabi Muhammad di barzah. Dunia telah memisahkan mereka dengan Nabi Muhammad. Itu ashabah Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi yang dzauq, tenggelam dalam cinta Nabi Muhammad. Waktu mana dia dengar kewafatan Nabi Muhammad SAW, dia kata macam ni, ya Allah, aku hidup ini, aku sangat suka bersama dengan Nabi. Aku gembira, bahagia bersama dengan Nabi. Hai Allah, Rasulullah dah wafat, apa guna lagi aku hidup? Matikan aku, ya Allah. Allah matikan dia waktu tu. Itu ada seorang sahabat macam tu. Ada seorang sahabat Nabi SAW ni dzauq, dia dzauq dah. Dia hal dah. Ada seorang sahabat Nabi SAW ni, para ulama cerita sirah. Ada seorang sahabat Nabi SAW, adalah nama-nama mereka tu, kita tak ingat. Kena kita tengok balik kitab. Ada seorang sahabat Nabi SAW, dia dengar Nabi wafat. Dia kata, wahai Allah, aku paling gembira, aku paling seronok, paling bahagia bila aku melihat mata aku ni melihat wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, butakan mata aku nak melihat wajah Nabi Muhammad tu yang terakhir untuk aku tengok. Lepas ni aku tak mau tengok siapa, dah tak guna aku tengok online, tak guna tengok keindahan dunia. Kenapa? Segala-gala adalah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah butakan dia waktu tu. Dan ini juga kata ulama, ini bukti benarnya cinta ashabah pada Nabi Muhammad. Allah buktikan jadi terus. Kalau main-main tak jadi, betul-betul jadi. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey Allahumma salli ala Muhammad. Tu cinta mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey jadi Sayyidina Dzul Bijadain dia nak pergi ke kota Madinah, rindu dengan Nabi, tak boleh terpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teringat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni bila cerita tentang para sahabat selalu teringat Nabi, tak mau pisah dengan Nabi. Kita berapa kali teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali sahabat pada Nabi? Kita kena tengok kita. Setiap hari kena ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey Allah senang, kita kena cinta, kasih, kena ada timbul rindu pada Nabi SAW, nak berjumpa, nak bertemu, nak melihat, nak ikut sunnah macam tu. Kalau tak ada apa-apa perasaan dengan Nabi SAW setiap hari, iman kita tak sempurna. Sebab iman yang sempurna tu adalah cinta pada Nabi SAW. Dan kita cinta pada Nabi, mesti cinta pada Allah. Mesti cinta pada Allah SWT. Okay, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Dzul Bijadain, waktu mana dia bawa harta dia, dan dia memiliki harta yang banyak di kota Mekah. Waktu dia sampai ke nak keluar kota Mekah, dia disekat oleh orang Quraisy musyrikin.
Dia kata, kau nak pergi mana? Dia kata, aku nak pergi ke Madinah. Lepaskan aku, jangan ganggu aku nak bertemu dengan Nabi Muhammad. Aku nak terpisah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Dia kata, kami tak akan izin dengan kau. Dia kata, kamu nak apa? Kamu nak harta? Lepaskan aku. Kalau kamu nak harta, aku bagi semua harta aku. Ni apa yang aku ada ni, unta aku, semua bekalan aku nak pergi ke Madinah, aku bagi semua. Dan tanah-tanah aku, rumah aku yang ada di kota Makkah, aku bagi pada kamu. Lepaskan aku. Akhirnya mereka kata apa? Ya, kami akan lepaskan kau, tapi bagi semua apa yang kau ada. Termasuk apa yang ada di tangan dia, makanan, bekalan makanan semua, dia bertunjuk atau bagi juga semua. Sehingga dia tinggal dua pakaian, pakaian atas, pakaian bawah. Dzul Jadain. Dia jalan ke Madinah. Sampai dia ke Madinah, dan Nabi tahu keadaan dia macam tu, Nabi sangat kagum, Nabi sangat cinta pada dia. Nabi sangat rasa seronok dengan apa yang dia buat. Kenapa ni pengorbanan, nampak Siddiq betul-betul benar cinta Allah dan Rasulnya. Nabi kagum, Masya Allah dia boleh buat sampai macam tu. Bagi semua harta. Kerana bagi dia, apa yang dikumpulkan harta ni dengan Nabi Muhammad lebih bernilai lagi. Harta tak ada apa, Nabi Muhammad lebih. Okey ya. Allah SWT. Jadi akhirnya dia dapat kemuliaan, Nabi cinta pada dia, sehingga kan waktu mana dia jihad fisabilillah dengan Nabi Muhammad, dia meninggal mati syahid. Waktu dia mati syahid, Nabi SAW sendiri kata para sahabat, aku akan uruskan sendiri jenazah Dzul Jadain. Kamu tak payah buat, aku sendiri buat. Itu kemuliaan dia dapat. Kita cuba kita meninggal, tok guru kita mai, tok guru kita kata apa? Hampa duduk tepi semua, saya urus ni anak murid saya. Kita rasa sabar. Masa ada satu kemuliaan, kebanggaan tu dapat. Nabi kata, aku uruskan tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku uruskan dia. Nabi uruskan dia, dan waktu mana nak diturunkan jenazah dia dalam kubur, Nabi turun dalam kubur. Nabi kata, lepas apa? Bagi. Nabi pegang, turun. Nabi sering potong sambil dalam kubur, Nabi teman dia, Nabi ikut dia. Kerana dia nak bersama Nabi SAW. Nabi bersama dengan dia. Kalau betul-betul sungguh-sungguh hati kita nak bersama dengan Nabi, Nabi bersama kita insya-Allah. Nabi akan bersama kita. Bahkan kita akan bersama Nabi nanti di barzah, nanti di akhirat. Okay, ya? Betul-betul nak bersama Nabi SAW, cinta kasih. Jadi Allah SWT, bila Nabi turunkan dia sampai ke tanah, ke liang dia, Nabi angkat tangan. Nabi kata apa? Ya Allah, aku ridha kepada dia. Dzul Jadain ni. Maka engkau ridha lah pada dia. Sahabat semua tengok menangis semua sahabat. Kenapa? Ini doa yang paling mahal. Kerana Nabi ridha pada dia. Dan Nabi kata, ya Allah ridha lah pada dia. Dan ini juga tanda kata ulama, bila Nabi ridha pada kita, Allah ridha pada kita. Kita kena dapat ridha Nabi SAW. Baru kita dapat ridha Allah SWT. Seperti mana kita nak dapat ridha Allah, kena dapat ridha mak ayah. Ridha Allah itu, kata Nabi SAW, di atas ridha mak ayah. Mak ayah ridha pada kita, Allah ridha pada kita. Macam tu kita nak jadi umat yang Allah ridha, kena Nabi Muhammad ridha pada kita. Nak jadi anak yang Allah ridha, mak ayah kena ridha. Nak jadi anak murid yang Allah ridha, tok guru kena ridha. Macam tu okey. Jadi semoga Nabi Muhammad ridha pada kita. Ikut sunnah Nabi. Cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadir majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat. Hadir majlis cinta ulama, bersama ulama, mengaji, talaqi, buka kitab-kitab ulama-ulama yang kasih pada Nabi, para wali, baca. Itu akan menyebabkan kita akan dapat ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat. Okay, jadi tu Dzul Jadain. Termasuk juga Mus'ab bin Umair dalam hadis ini. Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah tak bawa apa. Fakir, walaupun di Mekah kaya raya dia, orang kaya. Tapi disebabkan dia masuk Islam, dia nak bersama dengan Nabi Muhammad, nak berhijrah, akhirnya dia tidak dapat miliki apa-apa harta pun. Itu saja. Banyak sahabat macam tu. Allah SWT. Dia terpaksa meninggalkan semua harta dan kemewahan dia di kota Mekah. Terus kita tengok. Kemudian dan Nabi bila tengok Mus'ab bin Umair masuk dalam masjid Nabi, sampai ke kota Madinah dan masuk dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Sayyidina Ali ada sebelah. Kata Sayyidina Ali, aku tengok Nabi Muhammad menangis tengok keadaan dia. Nabi menangis. Allah SWT. Nangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menitik mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi menangis? Kata Sayyidina Ali, kerana Nabi mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika di Mekah. Dia masuk jumpa Nabi ni, dia hanya ada bawa selendang, letak di badan, tutup badan macam tu, macam orang pakai ihram tu, selendang tutup badan saja, baju pun tak ada. Dan selendang dia tu ditampung-tampung pula dengan kulit. Ada terkoyak-terkoyak pula tampung pula. Miskin sungguh maksudnya. Nabi tengok Sayyidina Mus'ab bin Umair miskin, keadaan miskin macam ni, sedangkan di Mekah dia mewah, kaya raya, pakaian pun mewah. Nabi menangis, Nabi SAW menangis. Tengok keadaan dia.
Nabi kenang pengorbanan dia tu. Masya-Allah, dia ni betul-betul cinta Allah dan Rasulnya. Sanggup tinggalkan harta, sanggup miskin sampai tahap macam ni. Kerana nak ikut Nabi, nak bersama dengan Nabi, nak jelah bersama Nabi. Nabi nangis Nabi SAW. Itu Nabi rahmah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmah, sifat rahmah Rasulullah. Okey ya. Allahumma. Macam kita lah ni, kita kena tengok orang susah tu kena ada rahmah. Kita tengok video kadang-kadang orang buat di Facebook. Seorang ibu dia tolak anak dia, bawa anak dia, dukung anak dia, jual emas. Dia kata tolonglah beli emas kat saya. Padahal di kedai orang boleh beli. Maksudnya apa? Mungkin kematian suami apa semua. Dia nak pergi kerja tak boleh, nak cuci pinggan di kedai tak boleh sebab kedai tak buka. Kedai pun tak ada pinggan apa, semua bungkus lah ni. Betapa ramai orang yang kerja basuh pinggan di kedai. Apa semua, basuh gelas apa semua kan. Cuci-cuci bukan boleh kerja lah ni. Kan dia kerja. Allah SWT. Menteri tak apalah, gaji tak kurang. Okay, lawa. Mereka poket penuh. PKP walaupun 10 tahun. Okay, jadi Allah SWT. Tengok orang rakyat susah tengok. Kita kalau tengok macam tu, kita rasa apa? Allah, dia nak cari duit ni. Kita kalau ada duit zaman ni, kita tak usah beli sebab kita perlu benda tu. Kita beli sebab nak tolong orang je. Kita lebih bagi lebih pula kadang-kadang. Kita tengok Allah dia ni benda ni pun dia nak jual kot, mungkin terdesak kot. Kita beli kat dia. Dan tu dia kata, kita kata ni berapa ringgit? Itu RM10. Nah 50. Yang lebih semua ambil sedekah. Kesian kat orang kita tengok ni. Kalau kita tak menangis, kita tak ada rahmah, kasih sayang, belas kasihan pada umat Islam pada waktu ini, iman kita problem tu. Mungkin tak ada iman langsung, ataupun iman kurang, ataupun iman tak sempurna. Alhamdulillah. Tok guru saya pernah kata macam ni. Dia kata, kamu naik motor kata dia, naik kereta ke, tengok orang accident. Orang accident tu patah kaki, patah tangan. Dia kata, kamu tak rasa sakit macam dia rasa sakit, kamu tak ada iman nanti, kata dia. Tak ada iman tak ada. Kerana iman tu apa? Kita cinta pada saudara kita. Nabi sebut dalam hadis, tidak sempurna iman kamu sehinggalah apa yang kamu suka pada diri kamu suka pada saudara kamu. Itu ada hadis. Allah SWT, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tu ada hadis. Bila kamu tak rasa sakit apa yang umat Islam rasa sakit, tak ada iman kata dia. Dia bagi ayat tu saya, tak ada iman kata dia. Tak ada iman maksudnya iman kita problem, tak sempurna iman kita. Jadi kita tengok orang Islam susah, bila tengok orang Islam accident, sakit, dizalimi, disakiti, ditindas, kita rasa Allah belas kasihan. Bila belas kasihan kita buat apa? Doa, ya Allah angkat segala musibah, ya Allah tolonglah umat Islam. Al-Habib Bakal Al-Adni kata, aku ni buka madrasah, ribat aku bukan sebab aku nak keluarkan ulama, banyak madrasah keluarkan ulama. Tapi aku nak keluarkan orang yang disedak bahawasanya pentingnya kasih sayang pada umat Islam dan juga berdoa pada umat Islam. Doa pada umat. Ramai orang ni mengaji, doa pada umat tak ada. Dia doa, dia nak alim, dia nak masyarakat kenal dia, betul nak dapat duit tu saja. Tapi tak ada, ya Allah umat, ya Allah umat, ya Allah umat. Kesian umat, ya Allah, umat angkat segala musibah, ya Allah. Dia tengok orang, Allah, ya Allah tolonglah dia, ya Allah, ya Allah. Kalau dia mampu bagi duit, dia mampu bagi duit. Dia bagi duit. Tak mampu bagi duit, dia doa. Dia tolong abang ke orang dia, dia susah tolonglah dia. Aku tak mampu tolong dia, aku pun susah juga, tolong dia, orang kaya. Ini peduli pada umat ni penting. Nak dapat mimpi Nabi Muhammad, nak dapat cinta Nabi, nak bersama Nabi, nak dekat dengan Nabi, nak dapat doa Nabi, nak dapat pandangan khusus pada Nabi, khidmat untuk umat, khidmat umat. Dakwah tu khidmat, bagi duit tu khidmat. Pada orang perlulah kita belas kasihan pada orang, doa pada orang tu khidmat pada umat. Bahkan kata ulama 4 cara untuk mimpi Rasulullah SAW. Yang pertama sekali, banyakkan selawat pada Nabi. Yang kedua, cinta betul-betul, rindu betul-betul pada Nabi SAW. Yang ketiga, amalkan sunnah Nabi SAW dengan penuh ta'zim, dengan penuh rasa. Contoh sikat rambut. Kita sikat rambut, kita rasa, Nabi dulu sikat rambut, aku pun sikat rambut, itu pun Nabi SAW. Kita pakai rida, Rasulullah pakai rida dulu, aku pakai rida. Rida Rasulullah pakai rida, aku pakai rida juga ni. Rasulullah buat ni. Rasa ta'zim, Rasulullah buat. Kita pakai kasut belah kanan, Rasulullah buat ni. Keluarkan kasut ke kiri lu, las kanan, Rasulullah. Yang keempat apa? Yang keempat, kamu berkhidmat pada umat Nabi. Berkhidmat ni sama ada mengajar ilmu, dakwah orang, tolong orang bagi duit, ataupun doa orang. Doa, ya Allah ampunkan umat Islam, ampunkanlah umat Nabi. Mereka yang timpa musibah, mereka yang sakit, ya Allah sembuhkan, ya Allah. Washfi mardana wa mardal muslimin. Doa, ya Allah mardana, ya Allah kami punya sakit, bagi kesembuhan, dan mardal muslimin, dan sakit-sakit semua orang muslimin nak semua Allah sembuhkan.
Kita tengok di Kota Tarim, ulama-ulama di Hadramaut Kota Tarim khususnya, mereka bersungguh doa pada kaum muslimin. Semua majlis mereka, semua ibadat mereka, sembahyang ke, majlis zikir ke apa, semuanya ada doa untuk orang muslimin. Semuanya ada doa pada orang Islam, pada umat Nabi SAW. Sehingga kan kata ulama, disebut juga oleh Imam Syekh Daud Fatani, barang siapa yang amalkan satu doa, itu doa pada kaum muslimin, Allah angkat dia jadi wali abdal. Doa apa? Senang ya. Allahumma fil li ummati Muhammad, Allahumma fil li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad. Senang doa tu. Dia baca satu. Allahumma fil li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma senang ayat tu. Dulu baca ayat. Apa pula? Allahumma fil li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma fil li ummati Sayyidina Muhammad warham ummati Sayyidina Muhammad wa aslih ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afarji an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Doa tu. Doa ni untuk apa? Untuk orang Islam, untuk umat Nabi Muhammad. Dan kata ulama, siapa yang sungguh-sungguh amalkan doa ini seperti disebut oleh Syekh Fatani, Allah akan angkat dia wali abdal. Wali abdal. Ada seorang ulama pernah mai ke Hadramaut ke Kota Tarim. Ada seorang ulama kita ambil barakah juga daripada dia, dia Allah SWT abang pada Habib Ammar, Habib Ali Masyhur, mufti Hadramaut. Dia pernah seorang wali besar mai dari Kota Tarim. Dia hadir majlis Al-Habib Ali Masyhur. Dia kata dalam ni ada wali abdal, kata dia. Dan wali abdal tu siapa? Orang yang selalu ambil berat tentang umat, doa umat. Dia duduk seorang, dia doa untuk umat, dia duduk ramai-ramai, dia doa untuk umat. Lepas mayang, lepas Quran, baca Quran, dia nak baca Fatihah semua, dia niat untuk faraj lil muslimin, farajan ajilan. Siapa tu? Kata guru kita, Syekh wali yang Ziarah Tarim ni yang dimaksudkan wali abdal tu siapa? Habib Ali Masyhur. Kerana Al-Habib Ali Masyhur, sepanjang kita duduk di sana, kita tengok dia, kita duduk sembahyang jemaah dengan dia, kita hadir majlis dia, hadir pengajian dia, hadir dengar tazkirah dia. Dia tak pernah tinggal cakap tentang orang Islam, tentang umat. Bahkan doa dia umat. Siapa peduli pada umat ni, doa pada umat, belas kasihan pada umat, khidmat pada umat, Allah angkat dia wali abdal. Wali angkat wali. Kalau tak abdal pun wali tak apalah, wali kecil pun tak apalah. Wali angkat, Allah angkat dia wali. Tapi tak ramai orang nak peduli pada umat. Banyak orang peduli pada perut dia saja. Pada dia panggil apa, poket dia, tu simpanan dia. Lepas tu kereta dia, nak beli kereta baru lagi, nak elok lagi. Allah SWT. Tapi untuk umat macam mana? Umat Allah SWT. Al-Habib Abu Bakar Al-Habib Ali Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang ulama di Kota Tarim juga, orang soleh, orang yang penuh dengan akhlak adab. Allah SWT. Dia pernah mai ke Malaysia. Allah SWT Muhammad, habis dakwah, dia orang bawa dia lalu di satu taman tu penuh dengan orang non-muslim. Orang non-muslim semua, orang Cina apa semua non-muslim lah. Dia suruh berhenti. Waktu tu malam dah. Lepas kuliah malam dah, lewat malam dah. Dia kata berhenti sini, berhenti. Dia tengok non-muslim semua kawasan ni, dia kata berhenti. Berhenti, dia turun dari kereta, dia angkat tangan, dia doa nangis. Kata, ya Allah, ni semua non-muslim ni, mereka kafir ni, ya Allah bagi hidayah, ya Allah masukkan mereka dalam Islam, lagi dia rasa nikmat Islam, ya Allah masukkan mereka hidayah, sampai nangis. Lepas tu kata guru kita, tak lama sampai tu orang dengar berita kata orang taman tu masuk Islam seorang demi seorang. Macam tu. Itu kasih pada umat. Orang tak kira orang Cina, orang India, orang kafir lah, orang non-muslim ni, semua tu umat Nabi SAW. Kalau kita kasih pada umat Nabi yang Islam macam mana, doakan mereka pertolongan Allah apa semua, kita tolong apa semua macam-macam lah. Kalau yang non-muslim ni umat Nabi juga, kena peduli juga. Macam mana? Kasih juga pada mereka, cinta juga pada mereka. Cinta macam mana? Doakan mereka masuk Islam, dakwah mereka, akhlak mulia dengan mereka, tunjuk Islam yang baik. Kalau mereka perlukan pertolongan, bagi pertolongan. Itu zimmi lah, harbi tak boleh lah. Yang zimmi ni, kafir ni, Nabi ajak kita cinta pada mereka, kasih pada mereka, Allah SWT, akhlak dengan mereka, doakan mereka hidayah. Nabi SAW orang menentang dia pun dia doakan hidayah lagi. Tambah orang kafir yang tak menentang kita pun, non-muslim yang banyak tolong kita pula kadang orang Islam, takkan tak doakan dia masuk Islam? Takkan tak doakan dia Allah bagi pada dia agama Islam, hidayah.
Jadi kita kena cinta pada orang Islam, kena cinta juga pada orang kafir. Itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Cinta pada orang Islam, maksudnya buat kebaikan pada orang Islam. Apa sahaja kebaikan yang boleh kita buat? Cinta pada orang kafir maksudnya apa? Kita nak dia itu tak masuk neraka. Kita nak dia masuk syurga. Kita tak mau dia masuk neraka, kita nak dia masuk syurga. Macam mana? Doakan hidayah, doakan Islam. Kalaulah kita dakwah kepada orang bukan Islam dengan penuh cinta kasih sayang pada umat Nabi SAW, mereka termasuk umat, dan mereka masuk Islam, itu yang paling Nabi gembira. Kata ulama, tidak ada yang paling menggembirakan Nabi Muhammad melainkan manusia ni ikut agama, ikut perintah Allah, ikut Islam, paling Nabi gembira. Satu hari Nabi SAW mendengar bahawa ada satu anak muda, bangsa dia adalah agama Yahudi. Dia bangsa Yahudi lah, agama Yahudi lah. Dia, Allah SWT, satu hari Nabi dengar dia nazak, dia sakit nak mati. Rasulullah kenal dia duduk di Madinah, Nabi ziarah dia. Cinta Nabi SAW pada kafir atau Islam. Itu kita diajak tadi macam tu. Ikut Nabi Muhammad ni, cinta pada orang kafir, cinta pada orang Islam. Kan cinta pada orang Islam saja, kafir pun kita cinta, kasih. Kerana dia umat Nabi SAW. Dan Nabi nakkan hidayah, Nabi nakkan mereka masuk Islam. Cuma bukan cinta orang kafir, maksudnya cinta dia punya sembahan dia tu, tak. Cinta diri dia tu, nak diri dia selamat masuk syurga. Kita nak dia dapat hidayah. Allah SWT. Semua umat Nabi nak semua masuk syurga. Okay, ya? Tapi ibadat dia, hak jahat dia kita tak kasih yang tu, kita benci yang tu. Kita benci diri dia tu yang kita kasih. Macam tu, sifat dia, jahat dia tak, kita benci yang tu, tak rida kita dengan kufur dia. Okay, ya? Allah SWT. Jadi Allah SWT Nabi masuk ni, kasih Nabi ni orang siapa? Yahudi ni, kafir ni. Nabi pi ziarah dia sakit, takkan Nabi benci? Ni cintalah, cinta umat. Nabi masuk dalam rumah dia, Nabi dekati anak muda ni, Nabi kata apa? Kamu berimanlah dengan aku ni Muhammad pesuruh Allah. Sebutlah tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad pesuruh Allah. Masuklah Islam. Allah SWT. Waktu itu anak muda ini dia tengok ayah dia. Dia minta pandangan ayah dia, dia nazak dah, sakit dah. Ayah dia kata apa? Wahai anakku, ikut Muhammad. Ikut Muhammad, dia benar. Orang Yahudi ni dia mengaku Nabi Muhammad benar, dia tahu. Cuma dia sombong. Akhirnya anak dia kata asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal terus. Waktu itu kata para sahabat, Rasulullah keluar daripada rumah Yahudi ni dalam keadaan muka Nabi sangat ceria, bercahaya, bersinar-sinar muka Nabi SAW. Dan susah nak tengok Nabi tu bercahaya, bersinar, gembira macam tu. Ada waktu tertentu saja. Akhirnya para sahabat kata, wahai Rasulullah, engkau gembira kenapa? Kata Nabi SAW, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan seorang daripada api neraka disebabkan aku. Aku sebab dia selamat daripada api neraka. Dia beriman dengan aku. Aku Islam dengan dia. Alhamdulillah, masuk Islam. Nabi SAW. Kalau ada orang masuk Islam tangan kita, kita kasih sayang pada sama umat, orang tertarik dengan Islam, kita dapat doakan hidayah pada dia, masuk Islam. Yang tu akan menyebabkan Nabi senyum pada kita, Nabi gembira dengan kita. Kita dapat ridha Nabi nanti di akhirat. Syafaat khusus nanti. Kami sebesar tu. Ya. Allah SWT. Kita kadang jiran kita tu, orang bukan Islam, kita tak pernah doa ke dia. Kita tak cinta pada umat Nabi SAW tu. Tak ambil berat tentang umat. Sedangkan Nabi nak semua umat masuk syurga. Semua nak masuk syurga. Nabi nak semuanya. Tapi nak masuk syurga dengan Islam lah, dengan iman lah. Doakanlah. Ada orang tak pernah doa pun jiran dia. Jiran dia tu bukan Islam tu, tak doa. Dia doa apa? Doa murah rezeki, hadiah lah. Doa dapat kereta baru. Lepas tu nak bini elok, nak cantik semua bini apa semua. Itu ya. Senang, okay. Ya Allah bagi aku bini cantik, ada duit. Dia kira duit lah. Dia tak, aku nak duduk saja, tumpang duit bini. Macam tu nak buat apa? Teruknya. Tu saya ada ambil berat lah. Masalah tu. Okay. Jadi doa, ya Allah, jiran aku ni dia non-Muslim, ya Allah dia kafir, dia tak ada iman, ya Allah beri iman pada dia, Islam, hidayah ya Allah. Kerana ini menggembirakan hati Nabi Muhammad, ya Allah. Beri dia Islam ya Allah, beri dia Islam ya Allah. Setiap hari doa untuk dia, jiran kita, untuk semua. Kita lalu dekat taman-taman yang non-Muslim, tempat-tempat yang ramai non-Muslim, kedai makan non-Muslim, tempat lepak-lepak non-Muslim. Yang pertama sekali kita kena apa? Tengok dia apa? Bukan tengok saya. Tengok. Dan yang pertama sekali kita akan hadirkan apa hati kita?
Alhamdulillah Allah pilih aku jadi orang Islam, bukan orang kafir. Syukur ini iman pilihan Allah SWT. Bukan mudah ni. Ni pilihan Allah, bukan sesaja dapat pilihan Allah, kurniaan Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, kita nak apa yang kita dapat ni kita dapat juga pada orang lain, dapat pada umat Nabi SAW. Kalau orang beriman, kita nak mereka itu semakin dekat dengan Allah. Kalau orang kafir, kita nak apa? Dapat iman. Itu dapat Islam, hidayah. Kita tengok, syukurlah kita jadi orang beriman, tak jadi orang kafir. Yang kedua, kita angkat tangan. Tak angkat tangan tak apalah, lah hati ke? Ya Allah, beri hidayah pada mereka, ya Allah. Seperti Nabi Muhammad minta doa, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Kita doa juga, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Allah hidayah pada kaum aku, hidayah pada kaum aku, hidayah pada umat, hidayah pada umat. Macam tu. Cukup itu pun dari dakwah. Lepas tu kita buka cermin sikit kereta kita angkat tangan lah. Good morning. Macam tu lah. Sihat ke? Macam tu lah. Hello, hi. Macam tu lah. Okay ya. Dia akan tengok, Masya Allah, kalau kita ikhlas tegur orang Muslim, ikhlas kerana cinta pada umat Nabi SAW, kita harapkan mereka masuk Islam. Kalau kita buat macam tu, kita hello pada mereka macam tu dengan ikhlas hati ni, dia pasti tarik dia masuk Islam. Tengok, Masya Allah, dia ni lain macam lah dia punya akhlak dia. Ada cahaya, dia akan tengok ada cahaya, akan tertarik. Okay, Allahumma salli. Tapi kita selalu kita hello tu pada orang yang non-Muslim yang nak bagi duit pada kita, yang hanya dia panggil apa, kita nak minta murah mungkin dia punya barang, kita hello elok-elok. Tapi hal lain kita buat tak peduli. Okey ya. Non-Muslim nak bagi duit pada kita buat elok-elok dia. Kerana duit saja, bukan kerana nak masuk dia agama. Tak boleh. Ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Allahumma salli ala Muhammad. Okey macam tu paling kurang walaupun kita tak boleh bawa masuk orang Islam, kafir dan Islam, paling kurang kita boleh jawab kat Nabi nanti akhirat. Rasulullah, walaupun tak ada orang masukkan Islam, tapi aku dah doa nanti masuk Islam dah. Boleh tolong dah engkau wahai Rasulullah, sebab engkau buat dulu, kau doa kat orang, aku tolong doa. Sambung doa Nabi buat tu, sambung. Nabi ridha juga. Dia ni ada usaha juga ni. Ini bukan dia hanya doa makan perut dia apa semua tak. Dia ni ada doa pada umat. Cukup Nabi ridha pada kita. Ini kena peduli umat Nabi SAW. Kena tengoklah tiap-tiap hari berapa kali kita doa untuk orang. Kalau boleh, setengah ulama ajar apa, doa untuk orang dulu, doa untuk kita. Sebab kalau kita doa untuk orang, kelebihan dia apa? Ada hadis. Dan Kitab As-Solihin ada sebut, Imam Nawawi. Kitab As-Solihin ada hadis. Nabi SAW sabda, maksudnya, ada seorang itu meminta doa kepada saudara dia. Allah akan utuskan seorang malaikat, duduk tepi dia waktu doa tu. Malaikat kata apa? Anta kadzalik, anta kadzalik, anta kadzalik. Wa anta kadzalik. Maksudnya apa? Engkau pun demikian itu, macam tu juga dapat. Kita kata apa? Ya Allah beri hidayah, ya Allah tolonglah umat Islam, ya Allah umat Islam berilah mereka rezeki yang luas, kesihatan yang baik, ya Allah. Tak perlu kita tak doa lagi pada diri kita, tapi malaikat doa kita. Malaikat kata apa? Engkau pun macam tu lah, engkau dapat macam tu juga. Ya Allah bagi dia macam tu. Dia kata ya Allah bagilah semua umat Islam kaya. Malaikat tolong doa kita, ya Allah bagi dia ni kaya juga. Kita doa pada orang, malaikat doa pada kita mana lebih baik? Nak doa malaikat ke nak doa kita untuk diri kita? Lebih baik doa malaikat untuk kita daripada doa kita untuk diri kita. Kerana kita doa macam biasa-biasa, betul lah. Qabul tak tahu, tapi malaikat doa qabul. Suci malaikat. Tapi syaratnya mesti doa ke orang lain. Baru malaikat tu Allah utus mai. Kalau tak doa ke orang lain, tak ada malaikat tu tak utus mai. Kita doa seorang-seorang macam tu jadi kalau boleh doalah untuk orang dulu. Allah fil ummati sayyidina Muhammad warham ummati sayyidina Muhammad wa aslih ummati sayyidina farji'an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa semua. Allahumma izzil Islam muslimin, Allahumma ansur Islam muslimin. Doa. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu cukup. Ya Allah hidayah, ya Allah hidayah, ya Allah hidayah. Ni orang jiran aku ni ya Allah. Orang kampung ni ramai non muslim. Kan taman aku ni ya Allah. Beri hidayah pada semua mereka ya Allah. Masuk mereka dalam Islam ya Allah. Bagi mereka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Untuk bagi mereka lihat hebatnya Islam, mulianya Islam. Tentu Bagi mereka lihat batilnya apa yang mereka bawa tu. Apa yang mereka sembah tu batil. Tak ada apa-apa tu. Doa hidayah. Okey ya. Macam tu Allahumma salli Muhammad. Okey. Allahumma salli Muhammad. Jadi teruskan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam macam tu. Kita dapat ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis tengok keadaan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Okey, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimanakah keadaan kamu pada suatu masa nanti? Pergi di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi di waktu petang dengan pakaian lain pula." Maksudnya sekarang wahai Mus'ab bin Umair, kau susah, miskin.
Bagaimana pandangan kamu nanti satu hari nanti kamu kaya? Pagi pakai baju lain, petang pakai baju lain. Lah ni kamu ada selai lah. Koyak lah tu, becek lah tu. Tampung lah tu. Hak tu ya dah, selai pakaian lah. Bagaimana nanti tiap-tiap hari tukar 2 kali baju. Pagi baju lain, malam baju lain. Istimewa. Sudah kaya lah, nanti kamu kaya macam mana? Nabi tanya ada pandangan dia. Dan bila diangkatkan satu hidangan, maka diletakkan pula satu hidangan lain. Tiap-tiap hari banyak hidangan makan. Kaya maksudnya. Dan kamu menutupi, menghiasi rumah kamu seperti kamu memasang kelambu Kaabah. Bagaimana pandangan kamu nanti kamu kaya raya? Kamu dapat hias rumah kamu cantik-cantik. Macam mana orang hias Kaabah, macam tu rumah kamu. Bagi elok rumah maksudnya. Maka jawab sahabat Nabi SAW, Musa bin Umair, wahai Rasulullah, tentunya keadaan kami di waktu itu lebih baik daripada keadaan kami hari ini. Oh, kalau macam tu wahai Rasulullah, nanti lagi baik lah. Keadaan waktu tu lagi baik lah sebab kaya raya. Lah ni tak bagus mana lah wahai Rasulullah, lebih baik. Maksudnya apa? Ke depan tu lebih baik. Kalau kaya tu lebih baik wahai Rasulullah. Lebih baik pada keadaan lah ni, serai pakaian ni, miskin ni. Nabi kata apa? Dan dia kata apa? Dan Musa kata lagi, kami akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada masalah ibadat saja. Dan tidak sibuk lagi mencari rezeki. Kalau kaya raya, kami ibadat je lah. Tak cari rezeki dah lah. Ibadat saja. Lalu Nabi SAW bersabda, tengok, ni akal otak sahabat, iman mereka. Maksudnya apa? Sahabat ni fikir apa? Kalau aku kaya, aku nak ibadat. Aku tak mahu susah cari duit dah. Kalau orang tak ada iman, tak apa iman ada masalah. Kalau aku kaya, aku nak beli tu. Kalau aku kaya, aku nak beli ni. Kalau aku kaya, aku nak pergi sana. Aku nak pergi sini, ke sana, ke sini. Allah senang. Akhirnya, tutup buka. Tak boleh pergi mana maksudnya. Okay, Allah senang. Dua dus boleh rentas negeri, tak rentas-rentas, akhirnya berdus, bukan dus. Okay. Senang. Okay. Makin mengarut saja, tak ada apa pun. Okay. Harap jujurlah dengan ayat, jujurlah dengan ayat. Okey ya. Sayangkan ayat. Okey ya. Janji ya. Janji punya janji ya. Okey, Allah SWT. Itu akhir zaman tak apa. Jadi Allah SWT Jadi otak sahabat, aku kaya, aku nak ibadat pada Allah, tumpuk ibadat. Kalau kita macam mana kaya fikir apa? Hatta kahwin fikir nak kahwin dulu. Tu ya. Lepas tu nak beli kereta, beli rumah, beli tanah sikit. Macam tu. Para sahabat, aku kaya, aku nak ibadat pada Allah SWT. Tapi Nabi kata apa? Tidak. Tak seperti itu kata Nabi Muhammad. Keadaan kamu pada hari ini lebih baik daripada keadaan kamu pada hari itu. Kamu lah ni susah, miskin kata Rasulullah, lebih bagus keadaan kamu daripada nanti kamu akan kaya nanti. Maksudnya ni Nabi dah bagi gambaran sahabat nanti akan kaya. Kenapa? Lepas Rasulullah wafat, Islam tu makin berkembang. Sahabat Nabi dilantik menjadi itu, menjadi ini, harta mai kepada mereka, kekayaan mai kepada mereka. Sayyidina Ali karamallahu wajhah satu hari pernah dia bersandar di Kaabah. Waktu tu balik rombongan sahabah pergi berperang. Boleh harta benda yang sangat banyak, ghanimah yang sangat banyak, kaya raya. Dibahagikan pada orang-orang Madinah, akan menyebabkan orang Madinah semua kaya, tak ada miskin. Banyak. Waktu tu Sayyidina Ali menangis. Orang gembira Sayyidina Ali menangis. Orang kata, wahai Sayyidina Ali, kenapa engkau menangis tengok harta benda banyak ni, kekayaan masuk banyak ni? Satu nikmat Allah pada kita ni. Zaman kita susah ni, kekayaan dah mai. Kata Sayyidina Ali, aku menangis kerana apa? Aku dah nampak benda inilah menjadi asbab perpecahan kita, pergaduhan kita, perselisihan kita. Aku lebih suka akan rahmah, kasih sayang sama kita, kesatuan. Bila mai harta benda, aku dah nampak inilah penyebab kita akan pecah, saling benci, saling tindas, saling hasad dengki. Allah SWT. Macam ni akhir zaman tengok, kerana duit tengok jadi apa? Kerana tanah jadi apa adik-beradik? Sanggup tak cakap sampai 3-4 tahun, kerana apa tanah? Tak puas hati buat tanah, tak puas hati buat ini, tak puas hati buat faraid, tak ini. Semua duit, semua harta benda. Kalau kita susah, kita boleh satu hati. Kalau duit mai, dia mula pecah hati, mula sakit hati, mula hasad dengki. Itu duit. Allah SWT. Okey ya. Alhamdulillah min dzalik. Sebab itu sebelum kita dikaya, kalau kita nak kaya lah ke depan, ikutlah Allah bagi kaya contoh. Sebelum kaya kena ada ilmu fardu ain, kena ada hati yang bersih, kena ikut Nabi Muhammad sunnah. Waktu tu barulah kita jadi kaya, kita tak berubah pun, sama saja keadaan kita. Okey ya. Jadi Nabi kata apa, keadaan kamu waktu ni kamu miskin lebih baik daripada kamu kaya nanti. Okey ya. Lebih baik, lebih aman, lebih selamat. Kata Nabi SAW.
Ni gambaran Rasulullah tentang akhir zaman nanti, bahaya kekayaan. Akhir zaman bahaya kekayaan. Bahkan orang yang tak kaya tu lebih selamat daripada orang kaya akhir zaman. Akhir zaman. Orang kaya bukan semua tak selamat. Kebanyakan saja, kebanyakan. Tapi ada yang selamat. Kenapa? Mereka ada hati yang bersih. Mereka ada tawaduk, mereka ada syukur pada Allah. Mereka gunakan harta ke jalan Allah. Mereka ini dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, bahkan mereka akan jadi wali yang besar. Sebab apa? Sebab dia ibadat pada Allah, dia tolong orang pula. Tak wali besar macam mana? Kita kalau miskin, kita ibadat seorang-seorang, tak ada tolong orang. Nak tolong orang tu tak mampu. Orang kaya dia buat ibadat macam kita juga. Dia zikir macam kita. Dia tolong orang pula, mereka wali-wali besar, akan jadi wali-wali besar. Sebab itu ulama-ulama ni banyak kaya. Ulama besar-besar, wali besar ni banyak kaya dia bang. Al-Habib Syihabuddin, adik kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Oh, itu orang miskin tu sangat cinta pada dia. Duduk depan rumah, panggil semua orang miskin, bagi duit. Bukan bagi sikit, bagi banyak. Walaupun 1000 orang duduk depan rumah, dia bagi semuanya. Berkeluar lagi duit, berkeluar lagi, bagi. Tapi dia memang kaya raya. Al-Habib Abu Bakar Al-Adani sama, bagi duit. Duduk tu, siapa nak duit, jumpa orang perlu bagi. Orang ni bagi tanah, bagi rumah, bagi itu, bagi ni, ibu tunggal, orang apa ni, habis semua dia pasal apa. Allahumma salli ala Muhammad. Kebanyakan ulama wali-wali besar ni dia kaya. Sebab orang kaya yang ibadat pada Allah, dia tolong orang pula, memang dia jadi wali besar lah. Kenapa? Bukan zakat dia ibadat seorang, tolong orang pula. Dua kebaikan, manfaat. Sebab Allah sebut dalam hadis, ada dalil lah. Allah Nabi kata apa? Allah selamat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Senang hadis tu. Maksudnya sebaik-baik manusia ni siapa? Yang paling banyak beri manfaat pada manusia yang lain. Yang paling banyak beri manfaat pada manusia, itulah sebaik-baik manusia. Wali yang terbaik sekali. Okay, sebab tu Nabi Muhammad SAW, Nabi bukan miskin semuanya. Nabi kaya, Nabi juga miskin. Ada waktu kaya, ada waktu miskin. Waktu kaya Nabi infak semuanya. Sambil Nabi taat pada Allah, ibadat, dakwah dan sebagainya. Waktu Nabi miskin pun infak juga apa yang Nabi ada. Bahkan kadang-kadang tak ada apa, Nabi suruh orang hutang atas nama Nabi SAW. Pergi ambil keperluan kamu di kedai tu, hutang atas nama aku, nanti aku bayar, kata Rasulullah bila ada duit. Sebab tu Nabi jadi paling tinggi, Nabi SAW paling mulia. Kewalian ni duduk kat situ. Buat baik, buat hubungan baik dengan Allah, hubungan baik sama manusia. Itu kewalian situ. Okey Allah SWT. Okey. Okey, jadi macam tu tu akhir zaman. Jadi akhir zaman kekayaan itu kebanyakan binasa ke orang. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Allah SWT. Tidak akan terjadinya kiamat, Allah SWT, sebelum orang yang paling banyak mengumpulkan harta, Allah SWT, dia itu adalah Luka' ibn Luka'. Maksudnya apa? Allah SWT, dia anak kepada Luka' ni, maksudnya orang yang buruk akhlak, tak ada budi pekerti. Anak kepada orang yang rendah budi, itu anak yang buruk pada Allah SWT, bapa yang buruk. Maksudnya apa? Kiamat takkan berlaku sehinggalah muncul satu golongan orang kaya lah, yang mereka ni sangat buruk akhlak, sangat tak baik, dampak mereka pun tak baik. Tak baik. Kaya tetapi dia mewah sampai menyakitkan hati orang miskin. Kaya betul hina orang miskin pula, kutuk orang miskin pula. Kaya bermewah-mewah, lepas tu orang miskin di kampung dia tak beli. Kereta sampai 15 buah, naik satu Ini orang bodoh ni. Ni kaya yang bodoh. Allah SWT, bodoh kan. Disebut Luka' bin Luka'. Dia ni akan mai akhir zaman, kata Rasulullah SAW. Tak cerdik mana lah 15 buah kereta naik satu. Kan cerdik. Kan cerdik. Allah SWT. Okey Allah SWT. Padahal ada orang tak ada kereta. Ada orang rumah pun tak ada. Tumpang rumah nak runtuh pada. Kan bagus kalau kereta tu dia pergi jual, dia pergi buat rumah kat orang, dan bagi kereta tu kat orang yang perlu. Tak ada, simpan kasih, cinta kasih pada dunia. Alhamdulillah, berlebih-lebihan. Allah SWT. Jadi akan muncul golongan macam ni. Maksudnya orang kaya di akhir zaman, banyakkan mereka hancur, binasa. Sebahagiannya tidak binasa. Kenapa? Ada agama, ikut ulama.
ikut salihin, ikut Rasulullah, mereka akan jadi orang berjaya. Bahkan mereka akan jadi orang wali-wali Allah yang sangat besar di akhir zaman. Okay, macam tu. Kita nak dia mana? Nak dia orang kaya yang bodoh, yang keji, ataupun orang kaya yang mulia, yang ada kewalian, yang ikut Rasulullah SAW. Macam tu. Okay. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menerangkan bahawa umatnya pada satu masa nanti akan mendapat kekayaan dan kemewahan dalam kehidupan. Nampak ni. Zaman kita ni paling banyak orang kaya zaman kita ni. Zaman lu orang kaya juga, tapi zaman ni lagi ramai orang kaya. Zaman lah bisnes sebulan puluhan ribu, ratusan ribu. Orang kaya sangat banyak zaman kita. Tapi kenapa orang miskin pun ramai? Kerana orang kaya bodoh-bodoh ada di akhir zaman ni. Orang kaya yang buruk budi pekerti, kata Nabi SAW. Pak dia buruk, anak dia pun buruk. Pak dia kedekut, Haji Bakhil bin Kedekut tu ada buat di Ramli. Hadis ni Nabi Muhammad SAW. Luka' ibnu Luka'. Di Ramli dah buat. Bukan melawak-melawak ni. Ini bukan cobaan ni, dia betul-betul. Maksudnya dia kumpulkan harta. Nabi kata takkan berlaku kiamat sehinggalah Allah SWT. Orang yang paling banyak mengumpulkan harta tu, dia anak yang buruk budi pekerti pada dia, orang yang buruk budi pekerti pada anak yang bapa dia pun buruk budi pekerti, iaitu kedekut, jahat, tak baik, sombong. Budak-budak tak boleh ambil duit banyak. Tak. Senang. Lekah sikit ya. Haji Bakhil bin Kedekut. Nabi dah buat cerita tu, ambil pada hadis Nabi SAW. Luka' bin Luka' tu lah. Dia bakhil, pak dia kedekut. Elok. Senang amat. Okey ya. Macam tu. Okey. Jadi macam tu akhir zaman. Okey ya. Allah senang amat. Jadi kalau lah orang kaya bijak-bijak, ada hati yang rahmah, belas kasihan, hati yang bersih suci, ikut Nabi Muhammad, tak akan ada orang miskin seorang pun. Timur sampai ke barat tak akan ada. Di Amerika tu ramai orang miskin. Dia kata dia negara maju. Habib Omar pernah pergi ke Amerika dakwah sana. Kata Habib Omar, aku ni duk dengar kata negara maju hebat Amerika ni. Sampai filem kebanyakan Amerika. Sampai pi bulan pun pacak bendera Amerika, walaupun orang kata itu hanya fake saja. Sebab ada kantoi sikit kan. Bulan pacak bendera Amerika. Kata tak betul pun. Allah alam lah kan. Okey ya. Allah senang. Jadi Allah senang Muhammad. Kata Habib Omar, aku pergi ke sana Amerika apa semua ni, Eropah. Aku lalu ke sana, aku tengok banyak orang duduk buah-buah jambatan, duduk tepi-tepi bangunan, buat apa? Merempat, miskin. Macam kita dengar KL hebatlah. Orang kaya, orang hebat bisnes. Tengok berlambat orang miskin. Tengok duduk merata duduk tu. Allah senang Muhammad. Dan kata Habib Omar, aku lalu satu tempat, aku tengok bangunan kosong banyak. Puluhan bangunan kosong. Rumah lah, bangunan-bangunan rumah. Habib tanya, ni rumah apa? Kosong orang tak duduk. Dia kata ni rumah yang tak bayar apa semua ni. Ada yang bankrupt apa semua, ada muflis semua, disita rumah ni. Kerajaan sita. Kata Habib, kan bagus kalau kerajaan ni bijak, kan bagus kalau dia ambil semua hak merempat ni tak sini. Kenapa tak buat betul? Kata Habib, kenapa biar macam tu saja bangunan tu? Tak cerdik mana pun pemerintah yang ada di akhir zaman. Okey ya. Kau kata hebat, kami ni pandai, sijil kami tinggi. Tapi tengok balik, tak cerdik mana? Kenapa agama bukan di depan, politik di depan, pangkat di depan, cari harta kekayaan di depan. Akhirnya dia kurang peduli pada umat, kurang peduli pada orang susah, kurang peduli itu hanyalah di kamera, di media sosial, tapi hakikat tidak ada. Hati tidak ada. Oh banjir, orang banjir. Dia turun cepat-cepat, duduk kat banjir, dia suruh orang tangkap kemak. Aku dah turun banjir, itu balik. Tuan banyak dia apa jadi pahala banjir. Banjir aku dah tunjuk pada masyarakat, aku dah turun ke tempat-tempat orang susah. Tapi tolong usaha tidak, turun saja. Allah senang amat. Okey ya. Tu kata janji dicapati tu daripada abang tu. Waktu nak pilihan raya, undilah saya. Undilah saya. Okey, manifesto semua. Habis musim pilihan raya hilang. Okey, naudzubillah min dzalik. Allah senang amat. Okey, jadi itu akhir zaman. Banyaknya pemimpin yang tidak bijak. Itu bukan kita kata lah, banyak hadis akhir zaman macam tu. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? La taqumus sa'ah hatta yasud kulli qabilatin radhaluha. Nabi kata apa? Kiamat tidak akan terjadi sebelum setiap kabilah termasuk kaum kau termasuklah, dipimpin oleh orang yang hina di antara mereka. Sebelum kiamat, alamat kiamat akhir zaman,
Orang paling jahat pimpin rakyat. Orang paling zalim pimpin rakyat. Paling tak amanah, paling cinta dunia, paling buruk akhlak, paling tak baik, paling bodoh pula tu, paling hina. Pimpin rakyat, pimpin masyarakat, pimpin kampung. Tengok ketua-ketua kampung. Kadang ketua-ketua kampung kita pun pelik fikir, dia ni tak ngaji mana pun. Sebab kuat orang politik, dia kuat dengan YB. Akhirnya dia tu dilantik bukan sebab kelayakan dalam kampung. Sebab rapat dengan YB, rapat dengan menteri besar. Ni kan kita nak cerita nak kutuk siapa-siapa. Ni hakikat akhir zaman, Nabi sebutlah hadis. Memang bila baca hadis akhir zaman akan terkait semua ni. Tak maaf lah sebut. Dia tak kutuk mana-mana ketua kampung. Tapi keadaan akhir zaman tengok dengan hati kita. Tengok dengan iman kita. Ada ketua-ketua kampung, orang yang pimpin masyarakat dalam masyarakat, dia tu orang paling tak baik kali. Siapa paling tak baik? Bila YB turunkan duit pada dia, lesap duit. Baik tak baik? Orang kampung dia kadang-kadang tak pernah curi pun. Tapi dia curi puluhan ribu. Paling jahat tu. Kadang orang kampung dia curi takat curi besi lah. Ketua kampung curi ratus ribu. Mana jahat? Dia lagi jahat. Dia lagi hina. Nampak? Projek ni hilang lesap duit. Allah senang. Diturun pada 20 ribu contoh. Sampai dekat orang kampung 2 ribu Mana pi yang lain? Allah senang. Okay. Jadi paling hina tu pimpin tu. Allah senang macam tu Akhir zaman Okay, Nabi SAW dah sebut dalam hadis. Sehingga kan Nabi kata apa? Allah senang. Idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantazir as-sa'ah. Hadis yang lain. Nabi kata apa? Apabila segala urusan itu telah diserahkan kepada orang yang bukan ahli dia. Diangkat dipimpin, diangkat jadi ketua orang bukan ahli dia. Allah senang. Fantazir sa'ah. Nabi kata apa? Tunggulah kiamat. Maksudnya tunggulah kebinasaan akan mai. Kehancuran, tidak aman, kesusahan akan banyak kamu akan tengok. Masalah akan bertambah, musibah akan banyak, kehancuran akan mai. Kenapa? Orang yang tak layak pegang amanah itu pegang amanah. Allah senang. Orang lah ni dapat pegang amanah, dapat jawatan bukan sebab dia layak. Sebab dia ada kabel, tu saja. Akhirnya rosak. Termasuk lah ni liga-liga bola sepak, termasuk sukan. Dulu sukan yang terbaik itu akan dipilih masuk dalam skuad. Lah ni siapa yang boleh bayar dekat coach, siapa yang boleh rapat dengan coach, siapa yang ada mana kabel dia tu anak main bola sepak sebelum ni ke, dia masuk main. Dia main. Bahkan ada yang bayar ejen tu akan buat kira pula dengan coach apa semua, masuk dia ni. Bayar. Ada yang tiap-tiap bulan hang kena bagi berapa aku. Contoh gaji yang kalau aku ejen masuk tim ni, gaji hang contoh 20,000 sebulan, hang bagi aku 1,000. Aku ejen hang bagi masuk, aku boleh buat kira dengan coach tu. Hang baik bagus ke tak bagus, duit saja masuk. Akhirnya kita tengok, kadang-kadang kita tengok bola sepak ni, pemain tu tak bagus kan, kita penyokong kutuk, tak keluar-keluar, main je tiap hari. Main je tiap game. Sampai orang kata lah masuk lagi dia ni. Lembek macam ni pun boleh main. Aku lebih bagus lah. Sampai orang kata aku tu main juga. Sampai dia kata ini dia ni ada simpan gambar coach ke ni. Tak main dia pakai. Contoh orang kata aku tu. Allah senang. Dia lekat saja dia dalam squad dalam tim. Itu akhir zaman. Yang pimpin tu orang paling hina. Macam tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Itu tak kutuk sesiapa, tapi itu akhir zaman. Dan tu kesimpulannya apa? Kita samakan diri kita mengaji mufadhu ain, amal soleh, zikir. Sampai masa kita mati, sana lebih baik akhirat. Dunia ni samakan daripada fitnah. Jangan kita jadi macam tu. Dia sebut tentang buruk ni jangan jadi macam tu. Elakkan daripada orang buruk. Join orang yang baik-baik. Macam tu saja yang kita mampu buat. Kalau kita jadi orang kaya, buat kebaikan pada orang. Kalau kita miskin, sabar dan turi kerja. Minta Allah murahkan rezeki kita. Itu saja. Dan jangan jadi orang yang miskin yang kufur pada Allah. Dan jangan jadi orang kaya yang sombong, yang tak pilih orang miskin. Dan menjadi orang hina, bakhil, apa semua. Sombong dan sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah kita ada tajaan pagi ni. Ada Akmal Fahim bin Fakhur Razi pada Kepala Betas Kedah. Doakan moga saya cepat sembuh, doakan moga saya terus kuat dan tabah hadapi ujian, doakan semoga bersihkan hati saya, kurniakan makrifah min Allah, berikan kebaikan dunia akhirat, dapat ridha Allah, kesayang dan semua umat Islam.
Amin. Seterusnya Mak Su Sungai Petani, Kedah, doakan buat arwah Pak Su Ahmad Nasir bin Arifin, semoga Allah tempatkan bersama para awliya dan salihin, serta Allah beri kesihatan dan kekuatan buat Mak Su Suhaiza dan anak-anak sekeluarga. Amin. Semoga Allah kekuatan, Allah rahmat kepada mereka semua. Khususnya Muhammad Syarizal bin Muhammad Shah daripada Ampang, semoga dikurniakan istiqamah dan diampun dosa. Dan saudara Muhammad Syarizal bin Muhammad Shah juga menginfakkan kitab, infak untuk kitab, wakaf untuk kitab yang pengajian di Darsa Al-Ustaq sebanyak RM200. Semoga Allah terima segala infak dan wakaf kitab ini. Semoga Allah jadikan setiap huruf yang dipelajari di sini oleh mereka yang hadir mengaji, semoga Allah SWT kira semua itu sebagai amal soleh dan juga dapat ganjaran dan syurga Allah nanti di akhirat. Khususnya Halimah Arin daripada Kota Kinabalu, Sabah, doakan pemudahkan menantu bersalin, semoga Allah mudahkan. Allah jadikan anak yang lahir itu mendatangkan barakah dan kebahagiaan. Khususnya Latifah Ahmad Rabi dari Penang, doakan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam di muka bumi ini. Amin. Semoga Allah murahkan rezeki dan merahmati, memudahkan urusan semua penaja kita. Semoga Allah jadikan mereka orang yang mulia, orang yang menolong agama Allah, yang menyulung, yang menyuburkan balik ilmu, yang menjadi asbab kebaikan pada umat Islam. Dan semoga Allah rahmati kita semua, Allah lindungi kita daripada menjadi orang kaya yang sombong, yang hina. Dan semoga Allah jadikan kita ni orang yang kaya yang ada kebaikan, yang ada nur, yang ada cahaya, yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan rezeki kita rezeki yang luas, dapat menolong sesama kaum muslimin, dapat menolong adik-beradik kita, dapat tolong orang Islam, dapat tolong para ulama pendakwah, dapat tolong balik ilmu, dapat tolong madrasah, dapat tolong dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat tolong siapa yang memerlukan. Semoga kita dijauhi daripada akhlak bakhil, perangai bakhil dan perangai-perangai yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. شريز الاتفاق فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق